姐妹们平安，我们又再一次见面。我们用一首诗歌来唱诗赞美我们的主. Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita berjumpa lagi pada hari ini di sini. Mari kita angkat satu puji-pujian dari buku edisi yang ketiga, nomor 4. 我们唱第三季的诗歌本第4首，主是我们连接，用针不断的绳索把我们连在一起。什么绳索针不断呢？就是上帝爱的绳索。Satukan kami dengan tali yang tidak putus. Tali apa yang tidak putus? Yaitu tali kasih dari Tuhan. Mari kita angkat puji-pujian nomor 4.
我们来念一段的经文，马太福音第7章1到第5节。马太福音第7章第1节到第5节。你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mari kita berdoa， 我们同心祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你把你的话语赐给我们，愿你的圣灵帮助我们明白你所说的。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami menjelaskan maksud kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 曾经有这样的一个故事， ada suatu cerita seperti ini. 有一个人叫做 Alkisah， 他是一个很穷的人，那么他的太太是每天做黄糖，然后呢，这个 Alkisah 呢，做丈夫的呢，就带去到城市里面去卖。那么那个妻子呢，他的妻子把这个黄糖做成圆形的，重量1公斤。然后呢，这个丈夫就带到城市去，那么他通常就是卖给一个店铺的老板。那么他卖了以后呢，拿到的钱也就在那个店铺里面跟那个老板买他生活上的必需品。Alkisah adalah seorang lelaki miskin, menjual gula merah yang dibuat oleh istrinya. Setiap hari istrinya bikin gula merah, ditaruh dibuat bentuk bulat, bundar, beratnya 1 kilo. Nah, setelah dia bikin, suaminya Alkisah bawa ke kota. Ya, dia jual ke satu langganan ya, satu toko. Udah dapat duitnya, jadi dengan uang itu di toko itu juga toko sembako ya, dia beli kebutuhan sehari-hari ya, untuk sekedar untuk makan. 有一天呢，这个店主人呢，就心中有一个怀疑，他怀疑这个红糖的重量不知道够不够，所以他就把那个红糖拿来称，称的结果呢，真的没有1公斤，只有900盎司，900 gram。所以那个老板呢，气到他的手都发抖了，他的胸部好像要爆炸那样。Suatu ketika pemilik toko itu curiga dengan berat gula merah itu dan dia pun menimbangnya. Ternyata beratnya itu nggak sampai 1 kilo, cuman 900 gram.
Waduh, itu bos toko itu, saking dia jengkel, tangannya sampai gemeteran, dadanya itu terasa mau meledak. 所以他心里面想啊，哦，原来这些日子，这个阿基萨骗我，我不知道他叫我损失了多少，他真是一个骗子。他心里这样呼喊。就在那一天，阿基萨像平常一样来了，带了糖，红糖要卖。那么店主人就大声吼他说：“你这个是骗子！你说你的红糖是1公斤，但是其实只有900安士，900 gram。”那个店主人这样吼他。Setelah ditimbang, bos toko itu dia berkata di dalam hatinya, oh, jadi selama ini si Alkisah bohongin saya ya. Berapa banyak kerugian yang aku sudah alami, penipu sungguh. Pada hari itu juga lelaki miskin Alkisah seperti biasa datang ke toko itu bawa gula merahnya menjual, lalu langsung dimaki-maki, disemprot. Kamu sudah menipu saya. Kamu bilang gula kamu sekilo, ternyata cuma 900 gram. Berteriak si bos toko itu. 贫穷的阿基莎，他就低着头，他就说：“他说我们是穷人家，没有力量买那个磅秤。那我呢，每一次呢，就在我卖了红糖以后呢，就在你的店里了，买了1公斤的米，回去我们要吃饭。他说我就用我跟我的太太哈，就用那1公斤的米当作是磅秤的标准来称我们所卖的红糖。”就在那个时刻，店主人的脸啊，马上变色了，变到好像红糖那样红。Setelah disemprot, lelaki miskin Alkisah, dia menundukkan kepalanya, dia nggak berani lihat tuh bos toko. Dan dia bilang, ya kami ini orang miskin, nggak mampu beli timbangan. Jadi bagaimana menimbangnya? Setiap kali setelah saya jual gula merah ini, dapat duit dari kamu dan saya, kan dia toko sembako ini orang ya, saya beli beras sekilo. Nah, setelah saya pulang, saya sama istri saya, jadi pakai berat beras itu, kami anggap itu sebagai timbangan. Dan menimbang gula merah sekilo. Saudara sekalian, seketika itu juga muka si pemilik toko berubah karena malu. Berubah menjadi merah, mukanya merah. Seperti gula merah yang dia persoalkan itu. 亲爱的姐妹们，我们要学会省察我们自己。有的时候我们看见别人有错误，真的那个人承认是错误，但是我们从来没有醒悟到，其实很多时候别人的错误是由我们造成的。Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama belajar bagaimana mengintrospeksi diri kita sendiri. Terkadang kita melihat kesalahan orang lain, memang jelas salah, orang itu salah.
Tetapi kita tidak sadar ya. Ternyata sebenarnya sumber kesalahan orang itu dikarenakan oleh kita. 刚才我们所读的马太福音主耶稣怎么说呢？ Pembacaan yang tadi, pembacaan Alkitab yang kita bacakan, bagaimana kata Tuhan Yesus? 主耶稣说，为什么看见你弟兄眼中有刺，你却不想你自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎么对你的弟兄说，让我去掉你眼中的刺？耶稣这被这种人说假冒伪善的人，先把你眼中的梁木挪开，你眼睛明亮了，然后才对你的弟兄说，让我帮你把眼中的刺去掉。 Pembacaan firman Tuhan tadi, apa kata Tuhan Yesus? Yesus berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu engkau tidak mengetahui, engkau tidak sadar, engkau tidak melihat. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di mata kamu. Hei kamu orang munafik, kata Tuhan Yesus, keluarkanlah dulu, ya, keluarkan dahulu balok di mata kamu, ya. Maka engkau akan melihat dengan jelas, lalu mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. 那么弟兄姐妹，这样说起来，我们是不是因为自己有软弱就不可以讲别人呢？ 那么，他有错，其实我也有错，那就算了吧，不要多事，不要多事，是不是这样子呢？不是。在第5节，主耶稣说：“先对付你自己，先把你的梁木挪开了，然后对你的弟兄说，让我帮助你把眼中的刺丢掉。还是要帮助人的，但是在帮助人以前，在说人以前，要自己先把那个很大很大的梁木先挪开。所以不是不可以帮助人拿掉他眼中的刺，可以的，应该的。但是第一步，先除掉我们自己眼中的梁木。所以我们不要说。” 不要紧，大家有错，那不要紧了，他错，那是不对的，不对的，不能够说啊，我就保持现状，他做他的，我做我的，这样就相安无事，这是不对的。耶稣说，先去掉你自己眼中的梁木，然后你就帮助你的弟兄去掉他眼中的刺。Saudara sekalian, kalau demikian, apakah kita karena ada kelemahan, ada salah, lalu kita tidak boleh memperbaiki kesalahan saudara kita? Tidak, maksud Yesus bukan seperti itu. Yesus berkata di dalam ayat yang kelima apa? Keluarkanlah dulu balok di mata kamu. Ya. Nah, sesudah itu kamu bisa melihat dengan jelas, baru kamu membantu saudaramu membuang selumbar yang ada di matanya. Ya. Tetap kita harus bantu. Ya memang kita lihat ada duri, ada selumbar di mata dia. Tapi sebelum kita bantu dia, bantu diri kita dulu sendiri. Ya, buang dulu, keluarkan dulu itu balok yang gitu gede itu di mata kita. Jadi saudara jangan berpikir bahwa oh dia udah salah. Ya saya juga ada salah, sama-sama udah biarinlah dia berdosa. Saya juga ada dosa, udah biarin aja, jangan banyak urusan. Saudara itu salah. Tuhan Yesus bilang, buang. Keluarkan balok itu. Kelemahan kamu, dosa-dosa kamu, buang, beresin. Jangan didiamin. Nah kemudian kamu bantu. Ya. Saudara kamu bilang, saya juga ada kelemahan gini-gini ya. Ya udah, mari kita bertobat. Saya juga ada berdoa sama Tuhan. Ya kamu juga harus berdoa. Seperti itu, saudara. 有的时候我们自己看不见自己，但是从别人的身上，坦白说，我们有的时候从别人身上我们看见自己。
那这样呢，我们就可以反省。我记得当我几十年前还在神学院读书的时候，我们是住在宿舍，神学院的宿舍。有一天呢，我就看见一天下午，看见一个高班，我那时候才第1年，那时候我看见我高班的学姐啊，4年班的同学在客厅里面，我们女生宿舍有客厅有一个这个烫衣服的那个桌子，长长的哈，烫衣服的桌子。那么这个桌子呢是用有很厚的布把它盖起来，不是的，这个桌子是用木做的，什么？所以要用布垫起来。那个每天人家用，然后有一天呢，这个布就越来越久了，就烂了，就破了。大家还是一样用。可是我就看见这个第4年这个4年班的这个学长学姐呢，他就花了1个下午的时间，他把那个烂布呢一层一层的就拔掉，就丢掉那个，他用新的布把它铺一个新的布，用自己的钱买来的。当我看见的时候呢，我就想，我们大家对着用，大家用，包括我虽然是新同学，但是我也用啊，人家也看见嘛破烂，大家也破烂的不管呢，还是再刷再烫。但是这个我看见这个第4年班的同学这个姐妹这么做的时候，我就看见她的公德心。我们没有公德心，就用反正都不是你的，也不是我的这个是公家的破就破了。所以从她身上，我就看见我自己，我不管别人了哈，看见我自己，我怎么不会这样做呢？我虽然是新同学，但是我也应该也可以，我就看见人是很自私的，公家的，破了也不管。但是这个高班的同学，我从他身上我就学习。所以弟兄姊妹，有的时候呢，我们从别人身上看见他的优点，就看见我们的缺点了，或者是看见他的缺点，我们也看见这个缺点其实我也有这个缺点，我就学习功课。Saudara sekalian, ada kalanya kita tidak bisa melihat diri kita sendiri ya, tapi dari diri orang lain kita bisa melihat diri kita sendiri, bercermin. Puluhan tahun yang lalu ya, waktu saya masih studi di seminari, ada satu hari sore saya lihat ada kakak tingkat 4, waktu itu saya masih anak baru ya, dia pakai hampir satu sore gitu ya, berjam-jam ya, menukar kami tinggal di asrama. Nah di asrama itu di ruangan asrama ya, ruang belajar, di situ ada meja panjang untuk teriska baju, meja panjang ya, itu kan dari kayu. Nah kan itu dibungkus pakai beberapa lapis itu kain ya, jadi supaya waktu digosok itu mantep. Nah kain itu nggak tahu udah berapa tahun ya, udah pakai udah koyak. Tapi nggak ada yang ladenin, ya pakai aja pokoknya, ini kan barang ya pakai bersama begitu. Tapi saya lihat ini kakak tingkat 4 ini, dari diri dia saya ngaca, oh dia punya jiwa sosial ini. Dia pakai waktu dia udah berjam-jam di situ, saya lihat satu lapis ya, dia bukakan di pantek itu ya, dia buka, lalu dia ganti dengan kain yang baru, pakai kain dia sendiri. Orang lain enggak, bodoh amat, pakai aja. Tetapi dari situ saya belajar, saya mengintrospeksi. Walaupun saya anak baru, saudara, saya juga lihat, kok kita ini tidak ada jiwa sosial ya, main pakai aja, main gosok aja begitu. Jadi dari diri orang lain, saudara sekalian, kita bisa melihat diri sendiri. Dari kebaikan orang kita bisa kelemahan sendiri, atau mungkin dari kesalahan orang lain kita juga bisa baca, kok dia begitu, pikir dong, saya juga begitu, mungkin saya lebih parah kali.
sehingga kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. 有一天，以色列王大卫他听见先知拿单跟他讲述一个故事。这个先知拿单讲说，有一个很吝啬、很贪心的有钱的人家，有一天他家来了一个人客，可是这个有钱人啊，他舍不得拿自己圈中里面的羊啊牛啊拿来杀那个请人客，他舍不得，反而他用他的势力来抢取隔壁有一个穷人家，他只有一个羊，他爱那个羊好像爱他的孩子一样啊，晚上也睡觉，因为冬天呢取暖哈。人家只有唯一的那个羊羔，但是那个有钱的人呢，就拿他的这个穷人的啊杀了来这个款待他的人客。大卫王是一个很公正的人，也很公义的人，他听了以后他就很生气，他就很恼怒那个有钱的人，他就对先知拿单说，他说我只做永生的耶和华起誓，那么做这个事情的有钱人他是该死的，他应该赔偿4倍，照着圣经的教训要赔偿4倍你抢了人家的东西。他说因为他做这个事情呢，他没有一个怜悯的心，他自己很多羊哪一只算不得什么，跟那个穷人家这个隔壁的他就一只羊羔，你这样没有怜悯的心，所以大卫很生气。大卫王一说完了以后呢，这个先知拿单就马上就说，他说你就是那个人，他说你就是那个没有怜悯的人。为什么拿单这么说呢？Saudara sekalian, pada suatu hari Raja Daud dia mendengar sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang nabi namanya Nathan. Nabi Nathan ini menceritakan kepada Daud ada seorang kaya tapi pelit. Pada suatu hari orang kaya ini kedatangan tamu. Nah orang kaya ini dia mau jamu tamunya, tapi dia sayang, dia nggak mau ambil dombanya atau lembunya untuk disembeli dan jamu tamunya. Dia pelit begitu, nggak tega bunuh sendiri punya gitu. Jadi bagaimana? Dia ambil orang sebelah, tetangga, orang miskin, cuma satu, dombanya satu. Dia sayang, bukan main, kayak anaknya begitu, tidur sama-sama kan anget begitu ya. Jadi dia ambil orang lain punya, ya, disembeli untuk menjamu tamunya. Padahal dia sendiri kayak banyak, ratusan domba. Raja Daud adalah seorang raja yang adil, saudara, yang lurus hatinya ya. Nah dia dengar cerita itu, dia marah. Dia bilang kurang ajar ya itu orang ya, saya bersumpah demi nama Tuhan ya, orang itu ya, orang kaya itu dia patut dihukum itu. Dan harus dia mengganti 4 kali lipat menurut ajaran firman Tuhan. Kenapa? Karena orang kaya itu kejam, nggak punya belas kasihan. Orang miskin cuma satu, dia ambil itu dombanya. Begitu Daud ngomong demikian, Nabi Nathan langsung bilang, kamulah orang itu, kamulah orang yang tidak berbelas kasihan itu. Nathan 为什么这样说呢？ Mengapa Nabi Nathan berkata bahwa Daud adalah seperti orang kaya itu? Nathan 是受到上帝的差派，上帝叫拿单责备大卫王，他没有怜悯，他也没有怜悯的心，他是一个好王，但是呢，有一段时间他软弱，他走歪了。他拿了他部下一个军人的妻子乌利亚的妻子，大卫跟他犯奸淫，然后这个乌利亚的妻子巴斯巴呢就怀孕，就叫人告诉大卫我怀孕了。大卫就很慌张，
用各种各样的办法要遮盖，遮不来。最后呢，他就借刀杀人，他就叫他的元帅把这个乌利亚杀掉，然后拿了他的妻子。你看大卫是一个王，他要怎么漂亮的女人都有啊，就好像那个有钱人，他有很多的牛啊羊啊，很多，随便拿一个都可以，拿2个3个都没问题。他怎么要拿那个穷人的呢？大卫是一个王，你要几个太太啊？上帝说你不够我就给你啊，不是说上帝叫人家这个国王就可以很多很多的妻子，神不是这个意思，就是神有一个计将法啊，你要怎么样漂亮的，你不够什么，你告诉我，我给你，但是你不可以拿别人的妻子呀。这就好像那个老板是吗？他会看阿基萨的错误啊，你骗我啊！其实为什么骗？他根本不知道，他是用你的量器来量你，他就跟你买你说1公斤的米是吗？你的米没有1公斤啊，是吗？所以那个这个店老板啊，看见那个穷人的眼中有刺，却不看见自己眼中有梁木。Saudara, mengapa Nabi Nathan berkata kepada Daud bahwa kamulah itu orang, kamu itu seperti orang kaya itu? Kok dia bisa ngomong seperti itu? Saudara, karena Raja Daud, dia pernah mengambil istri anak buahnya, Uria. Dan Daud berzina dengan istri Uria yang bernama Betseba. Kemudian Betseba itu hamil. Dan dia utus orang kasih tahu Daud, saya hamil ini. Waduh, gemeteranlah Daud. Dia pakai cara apapun mau menutupi nggak bisa. Dan akhirnya Daud menyuruh panglimanya Yoab untuk membunuh Uria. Dan istrinya diambil. Dan hal ini tidak sedap di mata Tuhan. Tuhan mengutus hambanya Nabi Nathan menegur dia. Tuhan bilang, kamu itu raja. Saya udah berkati kamu. Kamu raja, kamu mau wanita yang bagaimana cantik pun kamu bisa. Kamu mau istri berapa? Kurang. Kasih tahu saya tambahin. Sudah, jangan salah paham ya. Jangan pikir, oh raja boleh istri banyak-banyak ya. Tuhan suruh ya. No, bukan itu. Tuhan justru pakai cara yang keterbalikannya itu. Mau merangsang dia. Kurang nggak cukup, bilangin aja saya. Maksudnya apa? Jangan sampai ambil karena kamu mau, lalu ambil istri orang lain, istri anak buah kamu. Ya, kamu raja mau yang kayak bagaimana juga bisa. Tapi jangan ambil orang punya. Seperti bos toko sembako itu. Ya kan? Dia begitu kaya. Ya, dia begitu kaya. Kenapa mau kurangin orang punya? Konsumen-konsumennya. Seperti cerita Nabi Nathan, orang kaya itu. Ratusan kambing dombanya. Kok nggak tega ambil sendiri punya? Mau ambil orang cuma satu, itu orang miskin. Saudara sekalian, seringkali kita tidak melihat kesalahan kita, dosa-dosa kita melihat orang lain. Yang mungkin kesalahannya jauh lebih kecil, jauh lebih sedikit dari kita. Kesalahan kita seperti balok, kata Tuhan Yesus. Begitu besar, kita nggak mau lihat. Kita lihat duri di mata orang yang kecil itu kita bisa lihat. Kita bisa bilang, mari saya buangin. Saya keluarin. Sedangkan balok di mata kita. Seperti itu. Saudara, kita harus belajar bagaimana mengintrospeksi diri kita. 我们要学习怎么样反省。大卫王受到上帝的仆人先知拿单的责备之后，他生气吗？
丘辞里，你这个人，你不知道我是谁吗？大卫诚然是一个好王，大卫实在是好王，但是一个人啊，世上没有一个完全人哈。大卫是一个好王，他可以把责备他的拿单杀掉，但是他没有。拿单责备他的时候，他马上谦卑下来，他承认，他没有推脱，没有推三推四，他完全承认，他真是一个属灵人。所以弟兄姐妹，一个属灵人不是一个不犯罪的人。世界上没有一个不犯罪的人，除了降世为人的耶稣基督。你我都犯过罪。那么谁是属灵人呢？属灵人就是那些犯了罪之后懊悔，不自盖啊，不用罪来自盖罪，犯更多的罪。属灵人是犯罪之后被责备，被人责备，谦卑下来，完全承认过犯，好像大卫那样。所以当大卫对拿单说，我得罪耶和华，拿单马上代表上帝说，你的罪已经上帝赦免了，但是这个罪的后果刑罚多少你也要负责任。所以呢，上帝给大卫王最后的评论是什么呢？合神心意。你看他犯不是小罪，但是他完全承认，他懊悔，他痛悔，他忏悔，他改变，他的灵性就长进。但愿你和我学习，当我们犯罪的时候，人家提醒我们，劝勉我们，责备我们，不要恨那个人，要接受，要改变。Raja Daud setelah ditegur oleh Nabi Nathan, apakah dia marah? Kurang ajar ya, kamu nggak tahu ini saya siapa? Tidak, saudara. Ya, Daud jadi raja sebetulnya dia boleh bunuh Nathan. Kamu kurang ajar sama raja ya. Mau negor-negor pakai cerita dulu lagi. Dia tidak. Daud betul-betul adalah seorang rohani. Oh, sudah bilang orang rohani, dia berzina. Saudara, orang rohani bukan orang yang tidak berdosa. Di dunia nggak ada orang yang nggak berdosa, kecuali Yesus, Allah, oknum yang kedua dari Allah yang Tritunggal itu, yang menjelma menjadi manusia, kecuali Yesus tidak berdosa waktu dia menjelma menjadi manusia. Selain itu saudara dan saya, kita berdosa saudara. Kita berdosa. Jadi siapa orang yang rohani? Orang rohani adalah orang yang sudah berdosa, mau mengakuinya. Waktu ditegur, waktu diingatkan, bahkan ya ditegur, dia tidak marah. Dia tidak berbalik menekan orang yang menegur dia. Itulah orang yang rohani. Ya. Kita semua pernah berbuat salah. Jadi jangan karena kita berbuat salah, lihat orang salah kita diam aja saudara. Kita bertobat dulu, kata Tuhan Yesus, buang dulu, singkirkan dulu, keluarin dulu itu balok. Dan kemudian kita tetap harus membantu saudara-saudara kita yang ada kelemahan, yang ada kesalahan, yang ada selumbar, yang ada duri di matanya, kita bantu dia untuk buang. Itulah ajaran firman Tuhan. Biarlah kita belajar makin lama makin dewasa rohani kita. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，你的话是在帮助我们，使我们知道怎么样做一个属灵的人，怎么样做一个讨你喜悦的人，怎么样使我们的灵性能够成长。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, firman-Mu mencelikan mata kami, memberikan pencerahan kepada kami, mengajar kepada kami bagaimana menjadi seorang yang rohani,
bagaimana menjadi seorang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana supaya hidup kerohanian kami bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 最后我们来唱一首诗歌, terakhir kita menutup persekutuan kita dengan satu puji-pujian dalam edisi yang ketiga nomor 64. 第三季的诗歌第64首。我是一个罪人，却蒙神的恩典，一切的罪过得赦免。赞美主耶稣，荣耀归天父。我是个罪人，却蒙神的救恩。Nomor 64, aku seorang berdosa. Namun dosaku diampuni oleh Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan, dosaku diampuni. Puji Tuhan, memuliakan nama Bapa. Aku seorang berdosa, namun mendapat pengampunan. Mari kita menyanyi dengan rasa syukur dan rasa terima kasih. Tuhan memberkati kita. 一切所有不非是接受，都是主赐下在我心之后，故我不自夸，骄傲为赞，我只是个罪人，蒙救恩，我是个罪人，蒙恩典，一切的罪恶赦免，赞美主耶稣，荣耀归天父。我是个罪人，蒙救恩。Kini ku telah diselamatkannya, hatiku penuh dengan gembira. Selalu memujinya karena ku telah diselamatkan. Aku penuh dosa, selamatlah. Anugerah Tuhan selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa. Kini ku telah selamatlah. Dulu dosa perintah hatiku, menjauhkan langkahku dari Tuhan. Kini Injilnya ku beritakan,